Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Patutlah Muhyiddin pergi ke Gua Musang hari ini. Bagi menghadapi pertuduhan mengikut akta hasutan di Mahkamah Gua Musang hari ini, Tan Sri Muhyiddin Yassin, 77 tahun, sedang menerima akibat daripada ceramah kontroversinya yang menyentuh isu 3R, Raja, Agama dan Kaum. Susulan kempen pilihan rakyat kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Nenggiri lalu, Muhyiddin kini disiasat mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Hasutan, Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, serta Seksyen 504 Kanun Keseksaan. Semua itu berlaku lantaran Muhyiddin tidak sudah-sudah membangkitkan jumlah akhwan bersumpah SD yang konon dimilikinya, sekaligus dilihat mempertikai kewibawaan yang di Pertuan Agong ke-16, melantik Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10 pada November tahun 2022 yang lalu. Sebelum ini, kertas siasatan berhubung ucapan pengerusi Perikatan Nasional PN itu merangkap Presiden Bersatu itu sudah diserahkan kepada pejabat peguam negara untuk tindakan lanjut. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein dilaporkan berkata, polis sudah pun mengambil keterangan 66 saksi bagi membantu siasatan. Terdahulu, tular di media sosial ucapan bekas Perdana Menteri itu yang dikatakan menyentuh kewibawaan Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riyadiyatuddin Al-Mustawabillah Shah ketika baginda menjadi yang di Pertuan Agong ke-16. Lebih menggemparkan apabila pada 19 Ogos Tengku Mahkota Pahang Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah menzahirkan kemurkaan dan rasa amat terkilan. Perasaan putra Sultan Pahang itu dizahirkan atas tindakan Muhyiddin yang secara sengaja dan sinis memperlekeh dan mempertikaikan tugas serta peranan Sultan Pahang ketika baginda menjadi yang di Pertuan Agong ke-16. Tengku Hasanal menerusi kenyataan dikeluarkan Istana Abdul Aziz Mahu, Polis Diraja Malaysia PDRM mengambil tindakan tegas tanpa kompromi terhadap Muhyiddin yang secara sengaja menyentuh sentimen 3R. Muhyiddin yang juga ahli Parlimen Pagoh kemudian pada 21 Ogos menyerahkan beberapa dokumen kepada polis sepanjang tempoh sejam memberi keterangan bagi membantu siasatan berhubung kenyataan itu. Saudara-saudara sekalian, apa yang lebih teruk lagi ialah satu keratan infografik yang turut disertakan dalam laporan ini menulis Muhyiddin penderhaka. Ucapan dan tindakan Muhyiddin kerap menyinggung Sultan hingga pernah menyebabkan ketegangan hubungan kerajaan dan istana. Buktinya pada 29 Julai tahun 2021, timbul duka cita yang di Pertuan Agong Sultan Abdullah apabila Muhyiddin meneruskan pelanjutan darurat tanpa perbincangan atau perkenan penuh daripada Agong ketika COVID-19. Selain itu, pada 12 September tahun 2023, ini juga telah mengundang teguran Sultan Selangor apabila tindakan Muhyiddin mengeluarkan fatwa haram sekiranya mengundi calon PH ketika PRK Kulai mendapat teguran dari Sultan Selangor. Dan pada 1 Ogos tahun 2023, telah pun melanggar titah Sultan Selangor apabila membuat ucapan berunsur 3R berkenan isu kalimah Allah, walaupun Sultan Selangor telah bertitah larangan mempolitik, membangkit atau membahaskan isu tersebut. Dan terkini pada 19 Ogos tahun 2024, Muhyiddin telah mencetuskan murka Tengku Mahkota Pahang apabila perlekeh dan pertikai tugas serta peranan Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah ketika baginda
menjadi yang di-Pertuan Agong yang ke-16. Dalam infografik ini menulis Muhyiddin penderhaka. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini kejutan paling besar yang berlaku dalam kes pendakwaan terhadap Muhyiddin Yassin hari ini di mahkamah. Apa yang berlaku mengejutkan semua. Ada yang mula mengatakan, adakah Muhyiddin sekarang sudah terbiar terkapai berseorangan tanpa sokongan daripada parti yang lain? Ini apabila satu laporan ditulis, tiada kelibat pemimpin PAS di Mahkamah Gua Musang. Apakah ini menunjukkan pendirian sebenarnya PAS terhadap Parti Bersatu? Yang mana mereka mungkin sudah mula menghidu bahwa Parti Bersatu dengan kes terbaru Muhyiddin ini tidak membawa apa-apa keuntungan kepada PAS, bahkan ia akan menjadi lebih banyak liability, beban kepada PAS. Dalam pilihan raya akan datang pastinya isu ini menjadi beban besar kepada PAS dan juga kepada Perikatan Nasional sendiri. Sejauh mana layaknya lagi Muhyiddin menjadi pengerusi Perikatan Nasional dengan adanya kes terbaru beliau ini, yaitu kes dakwaan menghasut. Hari ini mengejutkan Malaysia, tiada kelibat pemimpin PAS di Mahkamah Gua Musang. Kemana mereka? Namun demikian, PAS sudah pun membuat satu kenyataan bahawa mereka menyokong Muhyiddin Yassin. PAS seolah-olah menjauhkan diri dari Tan Sri Muhyiddin Yassin yang dihadapkan ke Mahkamah Session Gua Musang hari ini atas isu mempertikaikan kewibawaan yang di Pertuan Agong ke-16. Ia selepas tiada seorang pun pemimpin dari parti itu hadir menyatakan sokongan kepada Muhyiddin. Hanya pemimpin tertinggi Bersatu yang dilihat hadir antaranya Setiausaha Agung Bersatu Datuk Seri Hamzah Zainuddin dan Ketua Penerangan Datuk Seri Muhammad Azmin Ali dan Naib Presidennya Datuk Dr. Razi Jidin. Turut dilihat Ketua Pemuda Bersatu Wan Faisal Wan Ahmad Kamal. Muhyiddin menghadapi pertuduhan mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Hasutan 1948 susulan ceramahnya yang didakwa menyentuh isu raja, agama dan kaum 3R pada kempen pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Nenggiri awal bulan ini. Kini, Muhyiddin telah pun mencipta rekod dalam kes ini. Apabila lebih 300 laporan polis terhadap Muhyiddin telah dibuat, termasuk laporan dari Istana Pahang sendiri. Muhyiddin kini membuat cipta rekod dalam satu-satu kes menerima laporan polis lebih 300 untuk satu kes bagi seorang Perdana Menteri. Perkara ini menunjukkan ianya sangat serius dan telah menyebabkan rakyat Malaysia turut berduka cita. Pendakwaan hari ini menjadikan beliau bekas Perdana Menteri pertama yang dituduh mengikut undang-undang berkenan. Saudara, ini satu perkara yang paling mengecewakan ramai orang. Sebelum ini, Tengku Hasanal dilaporkan murka dan amat terkilan terhadap tindakan Muhyiddin yang secara sengaja dan sinis memperlekeh dan mempertikaikan tugas serta peranan Sultan Pahang, Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustabilah Shah ketika baginda menjadi yang di Pertuan Agong ke-16. Menerusi kenyataan yang dikeluarkan Istana Abdul Aziz, Tengku Hasanal mahu PDRM mengambil tindakan tegas tanpa kompromi terhadap Muhyiddin yang secara sengaja menyentuh sentimen 3R. Dilaporkan 7 orang peguam akan disediakan mewakili Presiden Bersatu itu. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini kita digemparkan dengan keputusan daripada mahkamah. Akhirnya mahkamah menolak permohonan Daim Zainuddin untuk kes didengar hakim lain. Ada netizen mengatakan bahawa mengapa perlu tukar-tukar hakim? Apa keperluannya? Adakah kalau hakim lain yang dengar akan ada peluang untuk menang? Atau ada peluang lebih untuk kalah?
Mana satu yang benar? Anda tulis dalam ruangan komen. Mengapa harus bertukar-tukar hakim? Bukankah hakim itu sama saja memegang keadilan? Hakim Mahkamah Session Azura Alwi membuat keputusan selepas mendapati pemohon gagal membuktikan kemungkinan berlaku berat sebelah. Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini menolak permohonan bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin supaya kes gagal mematuhi notis dengan tidak mengisytiharkan harta termasuk beberapa kenderaan mewah, syarikat dan hartanah didengar Hakim Mahkamah Session lain. Hakim Azura Alwi membuat keputusan itu selepas mendapati pemohon gagal membuktikan kemungkinan berlaku berat sebelah dalam perbicaraan itu. Peguam Nizamuddin Hamid yang mewakili Daim dan istrinya, Naimah Abdul Khalid, tidak membantah keputusan itu. Dalam prosiding hari ini, Nizamuddin turut memohon pengecualian kehadiran Daim dalam prosiding permohonan atas alasan kesihatan. Timbalan Pendakwa Raya Wan Syaharuddin Wan Ladin kemudiannya memohon Mahkamah memerintahkan tertuduh dihantar untuk pemeriksaan mental di hospital kerajaan yang digazetkan. Menurutnya, berdasarkan laporan perubatan pihak pembelaan, tertuduh disahkan mengalami beberapa serangan stroke dan keadaan itu menyebabkannya jatuh hingga retak tulang. Jika dilihat keadaan tertuduh, perbicaraan nanti kemungkinan tertuduh tidak dapat hadir. Yang utama ialah kesihatan mental tertuduh, katanya menurut Berita Harian. Wan Syahrudin menjelaskan Seksyen 342 Kanun Tata Cara Jenayah boleh digunakan untuk menilai sama ada Daim layak dibicarakan. Azura menetapkan 17 Oktober depan keputusan permohonan itu. Daim sebelum ini memfailkan permohonan untuk memindahkan kes pada 7 Mei lepas atas alasan antaranya terdapat kemungkinan berlaku ketidakadilan dan prejudis terhadapnya kerana kes istrinya Naimah Abdul Khalid juga didengar di hadapan hakim sama, iaitu Hakim Mahkamah Session Azura Alwi. Pada 29 Januari lepas, Daim atau nama sebenarnya Cik Abdul Daim Zainuddin, 86 tahun, mengaku tidak bersalah atas pertuduhan gagal mematuhi notis dengan tidak mengisytiharkan harta termasuk beberapa kenderaan mewah, syarikat dan hartanah di sekitar Kuala Lumpur, Selangor, Pahang, Negeri Sembilan, Perak dan Kedah. Naimah pula 66 tahun didakwa pada 23 Januari lepas atas satu pertuduhan gagal mematuhi notis dengan tidak mengisytiharkan harta termasuk Menara Ilham dan beberapa hartanah di sekitar Kuala Lumpur dan Pulau Pinang. Mereka didakwa mengikut Seksyen 36 dalam kurungan 2 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 yang membawa hukuman penjara tidak melebihi 5 tahun dan didenda maksimum RM100,000 jika sabit kesalahan. Sekian dulu, jangan lupa tinggalkan komen anda.